Alright, saya petang ni nak cerita pasal loyang. Dia orang tanya saya semalam lah, bagaimana kita nak menentukan tekstur butter yang sesuai untuk kita proceed, kita mulakan proses mengadun. So, butternya kalau keras sangat tak sesuai, kalau cair sangat tak sesuai. So, kalau condition butter tu seperti ini. Seperti inilah butter dia. Sebenarnya kalau awak faham proses, walaupun butter tu keras sikit, awak tahu nak handle dia, tak ada masalah. Sebab tu saya selalu tekankan geng-geng kelapis dalam grup iaitu PJJ student, faham dulu proses. Nanti kenapa saya cakap, kalau awak dah faham proses ni, awak sendiri tahu, saya tak perlu explain. Awak sendiri tahu kat mana awak nak buat. Sebab tu saya suruh ikut step yang saya cakap. Kalau awak tak ikut step yang saya cakap, awak ada masalah, nanti awak sendiri pening. Macam tu lah. So condition butter dia macam ni. Macam nampak tak? Dia ni sejuk. Dia macam ni. Dia macam spread lah. Tapi sebab dia tak melekat kan, dia tak keluar minyak. Dia tak keluar minyak. This is the best condition. Condition yang sangat sesuai untuk dibubur di dalam kita punya nak mulakan mengadun kek ni. Kalau dia terlampau cair kan, normally dalam tin dia ada cair sikit lah. Dalam tin. Kalau you all beli butter tin tu, kalau takut dia macam kalau you kadang-kadang kalau kat bengkel ke, normally kat bengkel ke, kalau tak ada aircon dia cepat berminyak, dia ada reaction lah, storage reaction, you simpan lah dalam chiller. Dalam chiller okey sebenarnya, walaupun dia pakai dalam tin. Ada juga saya tengok feedback dari kawan-kawan yang kita, dia dah simpan dalam tin, butter pun rosak juga. Butter pun rosak sebab kita ni suhu panas, kat sini suhu panas. So you simpan dia dalam apa tu, dalam you punya chiller. Alright, ini sedikit tip untuk apa tu, untuk rupa tekstur butter bila you buat kek lapis. Okey. Sekarang kita beralih pada loyang. And then I nak share you satu benda. Kenal tak benda ni? Ada siapa kenal? Hai Rawaya, Hamzah. Ada siapa kenal benda ni? Sekejap lagi kita start. Saya nak war-warkan juga ni. Ada kenal tak? Apa benda ni? Benda ni zaman kecil dulu suka saya makan. Boleh komen. Siapa ni? Puan Zila. Kenal tak Puan Zila? Dulu dia besar-besar, dia kecil apa semua. Boleh komen? Boleh. Komen dulu sebelum kita start kita punya tu. Saya dah buta. Boleh komen apa benda Priscilla? Apa benda ni Priscilla? Ini. Apa benda ni? Boleh komen? Tahu Puan Alia. Biskut kacang teacher. Biskut kacang. Thank you Rabaya. Kucing tak apa khabar kak? Panas sih. Kami situ dah panas hangat tak nyawa. Biskut kacang. Puan Zila apa benda ni Puan Zila? Puan Zila tak tahu. Puan Zila orang bandar, orang KL tu lah. Tak acil lah Puan Zila ni kan. Hai Samantha. Samantha selalu dapat mesej dari saya kat TikTok kan. Saya tak ada geng lain. Saya kan newcomer kat situ. Terpaksa lah geng dengan Samantha je. Ni kenal tak apa benda ni? Kenal sebelum kita proceed. Sitok panas kuat. Sama juga sitok berkau-kau saja. Semadi kau tahu. Kini tu terpaksa makan cermin mata all the time. Mata dah buta dah. Tanda-tanda penuaan. So sitok panas. Ada sesiapa nak komen apa benda ni dengan jelasnya? Sebab apa saya nak cakap? Bagi komen dulu. Kasih love, kasih komen. Orang tak banyak ni. At least saya tahulah awak ada kat situ. Ampun Samantha. Ada makin naik motor indah makin kat TikTok. Anak saya Mada. Mami ajar saya pakai motor dekat TikTok. Okey. Ajar saya suruh pu tu keluar dekat handphone. Okey. Ajar saya panda Mami. Okey. Mami dia okey je lah. Takut tak kena kecam anak main TikTok. Alright. So, tak tahu Alright, ini kuih potong ataupun kita kenali dengan kuih tapak kuda lah. Lebih kurang kuih tapak kuda juga. So, salam si Cik Hawina. So, saya nak bagi you all
Ini salah satu bahan yang saya akan gunakan dalam resepi baru bulan Ogos ni. Belum ada yang pernah guna ni, tapi you nanti tengok macam mana I improvisekan, kreatifkan dia punya penggunaan dalam kek lapis dan menghasilkan rupa yang menarik. Ni ada jual kat Speedmart, ada jual kat apa benda tu, ada jual kat mall, ada jual kat kedai runcit. Ya, kena cari, itulah roja awal ni. Kena cari jual kat kedai runcit. Nanti saya bagi tahu, murah je harga dia ni, tak mahal. Saya ambil barang-barang murah je, tapi insya-Allah rasa boleh. Ini you tak payah pakai banyak. Nanti saya beritahu macam mana rupa resepi ni. Survey dulu. Kuih tapak kuda ataupun kuih potong. Kuih potong namanya. Tak perlu banyak. Beli 2 paket ke 3 paket cukup. Ni kan sedap celup-celup dalam kopi. You kena survey dulu. Tengok. Kalau dah keluar poster kek saya nanti, awak grab lah. Cuba. Dia akan menghasilkan, insyaAllah dia akan menghasilkan corak kek lapis lain yang dari lain lah. Alright. Tapak kuda. Ya, tapak kuda. Betul, tapak kuda. Siapa yang jawab tapak kuda tu? Mana tapak kuda tadi? Siapa mana tadi tapak kuda? Ya, tapak kuda tu. Baru sampai rumah, kejap. Siapa mesej tu? Siapa tadi? I know it's wait. Tapak kuda. Cari ni, survey. Kalau ada poster keluar nanti, you all beli. Beli 2 keping. Tak mahal. RM2 je. Nanti I ajar you. Siapkan otak, video bagai. Sekarang kan resepi semua nak kena ada video. Tapi yelah, senang you nak buat. I pun senang juga nak explain. Jadi tak adalah you WhatsApp pun jadi I kerik-kerik. Alright? Okay, kita start. Untuk loyang kek lapis. Siapa nak belajar tentang loyang ni? Okay. Bagi dululah. Orang tua marik mana biskut kacang. Ada ni sikit. Awak mana biskut kacang juga. Mana juga. Macam tu ada juga. Hari ada. Tok nyaman tu. Tok nyaman juga. Tok pakai juga ke dalam resepi. Bipang kacang tu nyaman. Sebab dia aku duk diet. I'm happy, you know. Sebab last saya pergi Kuching hari bertemu dengan hari tu ada si Cikgu Anisah masuk. Dia nak ngajak aku live. Cikgu ni Anisah, ni kita ada aku nak kita lalu si Atik. Cuba kita ngecoy lah, beri komen ke apa. Ya ambil gemuk nemunya. Tok kami esok kami lusa kami target kami dah 67. Ni pun ada juga. Dia sedap. I akan tunjuk you macam mana cara nak buat benda yang simple je bahan ni, jadikan satu kek yang nampak menarik, yang flavor pun tak adalah orang nak kata flavor ni strange lah, susah ataupun bahan susah cari. Okay? Right, kasih love. Kita nak cerita pasal loyang ni juga. And then loyang ni juga. I tell you, ada loyang bulat, I malas buka. Malas pun nak berbongkar dalamnya. Kasihlah dulu. Kita cerita topik loyang untuk kek lapis. Apa cermin mata tu? Jom. Kasihlah dekat komen. You dah ready untuk perkongsian dengan loyang untuk kek lapis. Terima kasih. Alhamdulillah. Rai bayar sebab bukanlah kata kami seorang. Kami si pandai juga kami tu sebenarnya. Saya dah orang kata temu pandai saya dah. Ya atas feedback kita orang juga, atas sokongan kita orang juga, atas doa kita orang juga. Memang kita orang ada sedekah doa dengan kami. Bukan seksi kami menafikan je lah. Yang kami harap ada ngecoynya. Tinggal repot kita cikgu. Dia baru terbang ke belon, baru naik belon nang kali nak tinggal tiket. Dah landing lah pada. Kelak kami nyuruh Grab ambil kita. Ada Cikgu Hasnisa kelak. Suka dengan dia masuk, kelaknya ada banyak feedback, suka kongsi. Right, Cikgu Hasnisa kita kongsi loyang tu. Alright.
seriously saya memang berterima kasih lah. Terima kasih sebab saya cuma fikir dulu saya ada something macam skeptical tentang benda-benda ni, tapi bila saya masuk kelas, saya masuk belajar dengan cikgu-cikgu apa juga, bukan cikgu KLP lah, cikgu bisnes kan. Jadi saya faham lah berapa konsep. So sama juga saya bagi you all juga. Kalau you all jual kek lapis ke, jual barang ke, jual apa-apa ke, you meniaga ke, you bagi servis ke, you apa-apalah you buat, you rasa kenapa orang tak respon, ataupun macam saya dengan Cikgu Hanisa tadi ya, saya jual kek lapis, dia jual kek lapis, jual PJJ, saya jual PJJ. Elakkanlah rasa berdengki sama sendiri. Kalau dia jual PJJ, saya pun jual PJJ. PJJ aku saya dah orang beli setegalnya Cikgu Hanisa yang mula bukan, that's not, itu konsep yang salah. You sudah meletakkan you punya perasaan negatif tu, you dah tarik you punya aura negatif tu. Rezeki ni dia datang pada aura positif tau. Itu cikgu saya ajar, aura positif. You jangan sekali-sekali berasa negatif. Memanglah susah nak cakap, kita ni manusia, susah kita nak buang benda tu. Waalaikumsalam ya. So sebab kita kena fikir, aku buat kek, aku bagi orang, jangan anggap kita jual. Kalau kita anggap kita jual, kita akan fikir duit tau. Bila kita fikir duit, kita tak dapat hasil jualan yang seperti yang kita nak, kita akan frust, kita akan start menyalahkan orang lain, kita akan cari alasan. Si sanok-sanok ya bahan kedai ya anak aku lah nyebab aku molah kek tu si bagus. Kita akan mencari alasan. So you buat kek, you cakap saya buat, dia makan sedap, mak dia makan sedap, kot-kot lama ni mak mentua dia ngidam kek, nak makan kek sedap, menantu dia beli, mak mentua dia suka dengan menantu dia. You fikir you buat ni sebab memberi manfaat pada orang lain, memberi kebahagiaan pada orang lain, berkongsi sesuatu dengan orang lain. Kalau you buat macam tu, insya-Allah you buat kek bajet ke, kek premium ke, goreng pisang ke, apa saja, memang sedap orang makan, memang ada je rezeki you. Itu cikgu saya ajar lah, sebab kita cakap walaupun ada sederet-deret ni lah, sederet-deret rumah ni orang buat kek lapis, kita jangan dap satu benda lah. Rezeki Allah tu maha luas yang kita tak tahulah sebesar mana. Kalau lah kita dap lah, kita khawatir lah benda tu, dia buat aku tak besar sangat lah rezeki Tuhan tu. Setiap orang tu dia dibagi rezeki atas usaha dia. Saya ada usaha dia, macam Cikgu Hanisa ada. So memang dah siap rezeki tu. Kan? Jadi udah ajar aku dolok tu. Kita orang tu kan. Okay, back to loyang. Back to loyang. Ya, Nurul Ain. Hai Nurul Ain, terima kasih. So sudi. So petang ni kita akan Waalaikumsalam Nur Zainah. Nur Zainah, okey. So petang ni kita akan berkongsi loyang untuk kek lapis. Ni loyang ni biasa. Tolong bagi tahu saya, siapa yang pernah buat kek lapis loyang bulat, ataupun loyang heart shape, ataupun loyang bintang-bintang ke binatang ke whatever, tak apa. Melainkan loyang segi empat ni ataupun segi empat panjang. Segi empat panjang ada, saya malas nak buka masa dalam kotak. Boleh komen, ada tak? Saya angkat tangan. Komen, boleh komen. Siapa yang tak nak komen, dia kasih love. Kami tengah mula cranberry cheese kena tu. Bagus. Jangan ditepek dulu gambar yang dekat FB. Tunggu 19 bulan. Pula kacak-kacak dulu. Tak apa, pertandingan ni you kalau nak tanya pasal tip deko, saya assist. Tak ada kesalahan. Itu tak ada tertulis dalam peraturan. Tapi jangan you suruh I nunggu you 24 jam. Nanya teacher, saya pertandingan saya ni berilah idea sikit. Boleh. Tak ada masalah, I support. Saya loyang bulat. Loyang bulat. Ada lagi. Puan dari Brunei kan, macam mana nak eja nama ni? Aku ni Jawi ni kalau tak pakai cuma mata memang fail lah aku ni. Dah lah dulu selalu nengkar cikgu Jawi. Habiah.
Betul tak? Puan dari Brunei. Saya loyang bulat. Mu betul dari Brunei. Nama bahasa Jawi. Alright. Okay, kita start sekarang. Siapa nak tahu macam mana buat dia? Habibah. Habibah. Itulah Habibah. Habibah. Halus sangat. Alright. Terima kasih puan. Sorry puan, salah sebut nama puan. Sorry ya. So, sekarang saya share macam mana nak buat, nak letak, nak samakan, nak dapatkan adunan resepi kek lapis daripada loyang segi empat yang selalu kita guna dalam kek, dalam PJJ kek lapis ataupun di dalam resepi-resepi Google tu ke apa ke, nak dapatkannya sama-sama dengan ni. Kalau dia kurang tak apa, kalau dia lebih macam mana? Lebih pun sekarang tak ada masalah lah. You boleh buat loyang extension macam kita share dalam AB tu, loyang extension yang ada aluminium tu, yang love tu boleh juga buat ni. Tapi saya nak bagi satu tip lah, share dengan you all macam mana you nak buat loyang conversion. Loyang conversion. Okey lah juga kadang mata aku ni memang tak betul. Alright, ready ya? So kalau loyang you, loyang ni 884, 8.5 ada juga. Kalau loyang ni, you ada satu resepi yang macam loyang 10, you nak tukar resepi ni, atau customer you, loyang ni dia nak buat satu kek premium untuk VIP ke apa, dia nak loyang 11. Apa you kena buat? Tengok apa yang saya demo, ini sedikit technical. Tapi saya rasa you boleh tengok nanti you faham. Respon sikit bagi love dan bagi like supaya saya tahu awak dekat situ. Hai Desin. Desin, I miss you punya hasil kek lapis. Mana Desin? Dia the best buat lemon velvet. Desin. Desin tahu tu rasa mek. Desin masuklah bertanding Desin. Pertandingan kek lapis online. Alright. So, saya tunjuk nanti you try buat sendiri dekat rumah. Okay. Pertama sekali, ini berkenaan dengan sukatan setiap bahan yang you gunakan di dalam kek lapis lah. Sahaja nanti awak sendiri guna. Kalau you ada tu, you share dengan you punya anak ke, you all lah cikgu yang PJJ yang masuk kat sini. Boleh boleh share dengan dia punya PJJ student, tak ada masalah. Supaya kita sama-sama dapat manfaat. Kalau ini loyang, untuk dapatkan sukatan ni, kita kena cari isi padu loyang ini. Isi padu. Tahu kan isi padu ataupun liter. Kita loyang ni kita tak akan cakap liter. Oven, peti ais, apa lagi ya? Washing machine, kita kata liter tu maksudnya isi padu muatan dia. Yang ini kita jarang kata muatan ataupun liter, kita selalu sebut dia dalam perkataan inch, inci. So nak tahu ni senang saja. Apa you buat? You isi loyang you ni dengan air. You tak tahu lagi berapa resepi dia ni. Isi sampai penuh. Dah isi sampai penuh. You tengok. You pergi ambil timbang. You. Ni you punya timbang. Sekejap. Mesej keluar. Dari coach saya dekat handphone. Dia cakap jangan buat video TikTok semasa kereta bergerak. Aku lawalah TikTok ya. Mati. Aduh. Hari mangit dah kena tegur cikgu juga. Kami mentinggal juga, ada cikgu mentinggal. Sorry, senang sikit. So, you ambil you punya loyang ni tadi. Ini I bagi sampel lah. Bagi love dulu, mengatakan you faham proses ni. Nanti you blur-blur. Nampak tak timbang ni? You all nampak tak timbang ni? Nampak timbang kan? Bagi love kat situ, bagi love kat komen. Masa you timbang ni kosong. Saya demo balik Ni sangat teknikal. Right.
Okay, thank you Puan Zila. Ini timbang, kasih dia kosong bacaan. Letak ni pun kosong. Sekarang kita nak timbang air. Kita nak timbang air. Kita tuanglah air ni di dalam timbang ini. Tuang. So, tuang. Tuang sampai penuh tau. At least sikit-sikit je nak tuang sampai penuh. Kalau kita nak sukat isi padu loyang segi empat ni senang. Tapi saya demo loyang segi empat. Kalau loyang macam ni, macam mana kita nak sukat isi padu dia? Saya tak reti juga. Kalau ini bolehlah tinggi, darab lebar, darab panjang. Yang ini mana panjangnya? Tinggi ada lah. Aku tak reti lah. Kena buat macam ni. Nak tolak ni. Tak faham lah. So kita guna cara, ini cara-cara apa tu? Cara-cara mak saya lah. Orang tua dulu dia kreatif sebenarnya. Orang serius saya cakap. Dia kreatif tapi kita tak faham cara dia. Cara dia sangat simple. So masukkan ni penuh. And then dapatkan sukatan airnya. Katakanlah sukatan air ni adalah 2,300 gram. Contoh 2,300 gram. And then kalau loyang you loose best macam ni, tak apa, tak ada masalah. You tepek-tepek lah dia dengan selotep dulu. Saya dah buat tepek, letakkan sini. Kalau dia tak loose base senang, you pergi tuang air sampai penuh. Dapatkan dia punya sukatan. Alright. So faham? Faham letak? Saya nak tunjuk. Sebab benda ni sangat teknikal. Sangat berkenaan dengan sukatan. So, dah ya. Sekarang kita ada, nampak ni memang terbalik 2000 sekejap. 2,300 gram. Mungkin awak tak nampak. 2,000 terbalik. 2,300 gram. Sekarang kita nak bagi kepada 4. 2,300 gram ni bagi 4. Saya bagi kuarter 4. Husband saya tanya, kenapa you bagi kuarter 4? Dia dap saya punya teori lah. Okay lah, you buat calculation sendiri. It's up to you lah. Dia sangat particular on number lah. Tapi saya lebih suka kepada saya punya method. It's very easy to understand. Saya tak nak teori banyak. So bila saya bagi 4, so ni tadi saya bagi 4. 2,300 bagi 4. Bagi 4 lah. Bagi 4 kita dapat 500 lebih. 570 gram. Maksudnya dekat sini sukatan dia 500 lebih. Kat sini 500 lebih. Kat sini 500 lebih. You tahu kat sini 500 lebih. 4 bahagian ni lah. 4 bahagian ni. So kalau loyang you tu tadi ada dalam 2,300 and then sukatan resepi you lebih. Pertama sekali dapatkan sukatan resepi nak pakai tadi. Resepi nak pakai tadi loyang 10 ataupun loyang ni 10 inci ni, 8 inci ni dia tak sama dengan loyang ni tau. Loyang ni 10 inci. Yang ini 8 inci. Tapi muatan tak sama. Yang ini lebih banyak, yang ini sikit. Dia kata loyang heart shape dan bulat. Muatannya tak sama dengan loyang segi empat. Walaupun dia mention 10 inch. Tak sama. Kalau tak percaya, you testing kat rumah nanti. Aku ada duit di hal. Cikgu TikTok aku dah marah aku. Takut. So bagi dengan 4. Normally saya punya tip yes, betul. Normally saya punya tip, saya akan untuk loyang macam ni, sebab saya tahu dia kecil. Loyang macam ni saya akan ambil 3/4 daripada resepi. 3/4 sukatan daripada resepi ni. Saya akan kurangkan suku sukatan tu. Faham? Suku sukatan tu maknanya saya akan ambil ni
Ni resepi asalnya kononnya 25,000 gram. Bahagi 4 dapat berapa? Tapi saya ambil bahagi 4 tapi dapat berapa? And then nilai tersebut contohnya 23. Ini sukatan lain I rasa I tak tahu, tapi you tengok video ni nanti, you tengok ulang-ulang. Kalau tak faham mesti you dapat apa yang saya maksud. Katakan 2500 bahagi 4. Ini sukatan dia 625 gram. Setiap bahan yang ini, yang baru ni kita nak buat. Tadi isi padu ni kecil, 23 lebih. So saya dapat 625 ni, saya darab 3. Saya nak ambil 3/4 saja. Darab dengan 3. So saya kena ada muatan loyang untuk loyang ni dalam 23 lebih. Dia ada plus minus tau. Plus minus dia dalam 100. Plus minus ni macam lebih kurang. Kalau dia kurang pun you pandai-pandai lah ajar sekitar 100. Dia kurang lebih pun pandai lah adjust sekitar 100. Macam tu. So far boleh follow tak? Tekan F. Sebab benda ni dia teori dia sedikit susah nak diterang, tapi saya cuba je. Saya pun ada sebenarnya sediakan PDF ni. Ada yang dapat PDF ni. Memang detail saya dapat PDF ni. Tapi PDF ni kalau tak silap saya dah pass kepada marketing team. Dia orang yang arrangekan macam mana dia nak distribute PDF tentang pembagian loyang ni. Sebab PDF tu dia nak bagi pada student PJOA. So, Puan Ani faham. Setelah you dapat sukatan, sebab sukatan ni panjang besar tau. Kita nak ambil sukatan asal ni, nak matchkan sukatan ni. So, kita dah timbang, dah tahu berat ni tadi. Kita kurangkanlah sukatan resepi ni ikut ni. Macam mana nak kurangkan? Ambil dia punya resepi tadi. Contohnya, butter 500, butter 500 tambah telur 7,800, mana ada 780 gram salun 12, tambah overload dalam 15 gram. Yang kecil-kecil macam overload tu you macam just sikit-sikit minor je lah. Susu 200 gram tambah semua. Dapat tadi bahan. Setiap butter ini, gula yang penting-penting, butter, gula yang emang besar tu sekaya ke, apa lagi, tepung ke, whipping cream ke, you bagi 4. Setiap satu bagi 4. Kalau butter 500 gram bahagi 4, normally dapat bahagi 3, tapi saya ambil 3/4. Normally saya akan pakai 450 gram ataupun 450 gram lah. Itu sukatan saya standard untuk conversion loyang 884 dengan 883. That's why you tengok I punya, siapa yang join PJ saya, dia memang ada sukatan loyang bermacam-macam. Sebab I tahu you mesti ada susah lah loyang ni, susah nak loyang tu. Tak apa. Memang macam dia mesti butter sukatan loyang 8 saya tu tak sama dengan butter sukatan loyang 883 tu tak sama dengan sukatan loyang 884 ataupun 994. Tak sama. So faham tak? So katakan gula tadi 200 gram, 100 gram kita ambil 100 gram 100 gram, daripada 100 gram tu you ambil 3/4 dalam sekitar 75 gram saja you pakai. I tak tahu you faham ke tak. Tapi tak apa komen je. Dah dapat tadi butter dapat dah amount ni, dapat you tambah lah. Tambah semua. Dapatlah contohnya dia ikut sukatan ni tadi 2335. It's okay, lebih sikit tak apa. Sebab bila lebih tak apa. Dia adunan tu nanti ada proses pengecutan. Kek tu ada proses pengecutan. So dia reduce ikut jenis kek. Kalau kek yang macam kek asam manis tu, dia punya reduce dalam 0.5% aja. 0.5%, 0.6%.
So maknanya kalau tinggi loyang itu 4 inci, dia akan pergi ke 3.6, 3.5, 3.8, 3.8 macam tu. 3. Berapa tolak ah? 3.5 macam tu lah. 5%. Puan Zila tahu, mungkin boleh tolong cekkan, reduce. Dia punya reduce percentage. Kalau lah kek jenis macam moist, yang macam cranberry cheese ke, kek pelangi pula bila masa tu kek pelangi aku, kek rainbow cheese ke, dia akan reduce sedikit banyak, iaitu 8 ke 10%. Di mana dia kalau ketinggian kek you 4 inci, dia akan menjadi 3.2, 3.3, something like that. You jangan heran cakap, kenapa kek saya rendah? Kenapa kek saya rendah? Kek you rendah sebab faktor satu. Waalaikumsalam, banyak faktor lah sana, banyak faktor. Kalau you ikut resepi, you kena faham tekstur resepi tu. Kalau dalam resepi saya akan mention awal-awal on the top sekali sebelum you pergi bahan. Kelak kami repeat, nunggu kami datang rumah kita. Boleh. Cikgu kelak WhatsApp kami, kita nak join lah. Ya lah aku kata, nyimpang. Blok geng Nangga tu, mati kita. Okay. So, sebab tu dalam resepi saya akan cakap awal-awal kat situ, kat atas sekali kalau you tahu nama resepi, tekstur. Setiap tu ada susunan, ada sebab. Kalau rajin baca lah, saya cakap tekstur moist, lembut. Tekstur padat, lembab. Sebab I nak you dah baca tu lah, you akan tahu, oh kek ni padat, oh kek ni, you get ready dengan kejadian kek you. Tiba-tiba you tak tahu tu, kek you, kenapa kek aku macam ni, macam tak masak ke lembik ke apa. Sebab from there I tahu you tak betul-betul tengok nota sebenarnya. Waalaikumsalam. Malah kena tinggal bas kita tu kan ayang. Siapa? Otai dah masuk. Jom komen. So, you akan tahu. Kedua kat situ, saya akan bagi sukatan loyang. Sukatan loyang apa? Ketiga, saya akan bagi capacity mixer. You jangan tengok saya letak-letak tu, rajin sangat aku nak naik. Tak. Saya letak tu, walaupun you seorang pembuat kek lapis yang dah mahir, mungkin info you tu tak penting pada you. Bas nombor apa ya teh? Mesti tinggal lah. Aduh. So, mungkin you rasa that info tak penting. Tapi bagi newbies, bagi orang yang homemade buat kek lapis, especially yang sangat particular untuk dia orang nak tahu benda tu. Sebab kata-katalah dia betul-betul nak buat kek lapis, contoh Puan Zila, dia bukan pembuat kek lapis. Tapi dia tak tahu macam apa spek mixer, apa spek loyang, bol besar mana nak pakai, ketuhan macam mana nak pakai, dia tak tahu. So info tu penting untuk, kalau aku beli mixer capacity, kalau untuk ni je buat makan family, tak perlulah aku beli besar gerabak macam ni, tak perlu. Belilah capacity bowl yang saya recommendkan dalam resepi tu. Buat apa nak beli? Bukan pakai selalu pun. Kan? Betul tak? No anik important. Aduh, buat masuk lagi. Cikgu saya Yan tu kah? Mau didenda kita tu cikgu. Betul? So, from there saya cakap awak baca dari atas. I tahu, bukan you kata you je. I pun sama. Mu nangga resepi, nangga bahan tau. Nangga bahan. Ada asyik bahan tu. Asyik dah. Kelak lo dia. Ada bahan tu, terus mula. Tapi I tak juga macam tu. I kan selidik habis-habis lah. You all memang interested dengan bahan je. Tapi itu normal. Tak ada isu. That is benda normal. Terus bancur kek. Mana Rabiah teh? Bayah teh. Sekali kek jadi kena kek kutek macam tu. Ada kedaknya lupa telur dah. Kes lupa telur last year buat kek lumut. Kek lumut kek evergreen.
dia mesej saya kan. Kek saya ni dah masuk tepung, dah masuk susu, semua dah masuk teacher. Then apa masalahnya? Macam ni boleh tolong sih. Apa? Lupa angkat telur. Nak nama aku leput tetap. Macam ni lupa masuk telur, mu lupa masuk celup tek, lupa masuk susu tek, dapat juga. Tu lupa masuk telur. Aduh. Saya bagi tahulah nak tetap jual lah. Bagi tahulah cara nak macam okey masukkan. So kacau-kacau sikit. InsyaAllah jadi, tapi berapa kacak lah rupanya, entam aja lah. Macam tu. Alright. So bila you dah dapat resepi tadi, kat mana saya tadi? Dekat resepi tadi. So you tambahlah 450 butter. Sebab dia tak tarang, saya tak tulis. Saya ni serba-serbi kekurangan dalam mengajar. Kamera tu macam mana ni, saya cubalah saya improvekan. Tak ada flip-flip video. Kalau you tulis sini pun nampak terbalik. Asal ada je lah So insyaAllah kalau saya ada duit, saya belilah flip-flip tu, nanti senang. Kalau saya tulis ni tak terbalik, you all boleh tengok. So you tambah tadi contoh 450 butter apa semua dah tambah. Macam ada lebih sikit, you kurang sikit je lah, tak banyak. Sebab tu saya kata variant ni dia punya, variant dia ni dalam 100 tau. 100 tu besar tau. Maknanya you adjust sikit. Kalau overlap ke vanilla tu sikit je. Kalau you pakai vanilla medium, alah jangan penuh sangat sudu dia. Dapat juga nangga. And then dari situ you baru adun you punya kek untuk sukatan ini. Dia memang akan cun. Lebih sikit aja, lebih sikit. Kalau lebih sikit macam ni pun tak ada masalah. You guna aluminium foil. Macam segi 4 saya pernah buat. Saya pernah tunjuk tak gambar ni saya pakai loyang extension. Bukan kerana saya loyang dia tak muat, sebab loyang ni tak tinggi. Saya nak kek tu, saya buat hantaran kek kahwin, wedding cake yang warna purple yang tu kan. Saya nak kek tu tinggi. Jadi saya saja lebihkan adunan ni supaya kek ni tinggi. Sebab loyang ni tak ada tinggi. Ini je maksimum tinggi dia. So you masakkan. Itulah caranya. Itulah caranya. nak buat conversion loyang tu. Loyang tu daripada loyang yang besar ataupun loyang yang kecil ni. Normally kita pakai loyang size ni. Ini dengan ini walaupun sukatan yang ini kecil, yang ini 10 inci, yang ini 8 inci loyang 884. Ini adunannya lagi banyak daripada ini. Ini tak banyak adunan dia. Sama juga kalau kita loyang 2 kali tu 18 kali 8 kali 4 tu tak apa, 2 kali ganda loyang ni. Kalau loyang 11 macam mana? Kalau loyang 11 tadi, loyang ni dia kecil, kita kurangkan. Kalau loyang 11 you tambahkan anggaran, double kan. Dapatkan loyang tu kata dia besar. And then ni 8 tambah 8 16 kan. Tu you potong setengah sukatan. So you ambil sukatan tu. Supaya faham tak? So itu je lah. Sebab dia sebenarnya sangat teknikal di explain. Kalau secara teori, kalau awak tengok secara praktikal, confirm awak faham sebenarnya. Sofa boleh tangkap tak? Kasih okey, boleh tangkap tak? Boleh macam ni. Jadi saya tak rasalah macam disappointed sangat saya punya sharing ni. Boleh tolong respon kejap. InsyaAllah kalau saya ada, sebab saya banyak video, banyak nak kena buat tau. Jadi kadang-kadang saya tak berani nak commit buat tutorial video ni. Takut nanti saya berjanji kosong. Sebab video dalam PJJ Group B tu pun banyak lagi saya belum buat. Puan Nolia baru sampai. Maknanya 1,5 loyang untuk 11. Lebih kurang. Kalau dia tidak begitu tepat 1,5 loyang, tapi awak kata boleh nanti awak pakai teknik tu dulu, tapi awak lebihkan. Jadi mesti ada kurang sikit lah. Boleh. 1,5 loyang. Nak kata dia setengah loyang tak juga. Lebih sikit. Dalam masa macam 1 suku lebih. Tak sampai setengah. 1 suku lebih. Farah Diba boleh faham. Alhamdulillah.
aku selalu lupa suruh tak orang share lah untuk tak orang sendiri. You all share untuk you all sendiri. Assalamualaikum, tertinggal lagi. Leka Mola Donat. Ya, Dayang Karimah tak bas nombor berapa kah? Nyetuk bas nombor berapa kita mem? Desin faham. Mungkin yang faham ni dia boleh correlate siapa yang ada nota PDF ni. You boleh correlate. Sebab dalam nota PDF tu saya jelas lah tulis macam mana calculation dia dan apa semua. So bukan nota tu memang saya buat memang khusus untuk you all lah. Saya mungkin faham. Saya cuba transformkan dalam penjelasan bertulis, then you try testing dekat situ baru you faham. Boleh kasih love dulu, kasih love, kasih right dulu, and then sebelum cerita kita pendek petang ni sebelum bersurai. Jangan lupa jangan lupa bila pergi Speedmart, bila pergi Giant, beli apa lagi, beli Aiman, aku dah tahu dah kedai-kedai dekat Kota Semarahan. Beli benda ni, tengok-tengok benda ni, kalau ada nanti saya ajar awak macam mana buat kek lapis baru ni dengan benda yang murah je ni. Bukanlah kata kita buat bukan kek premium lah. Terima kasih Puan Olia. Kita buat dengan ni, then saya tunjuk macam mana. InsyaAllah harap-harap you all suka dengan corak baru ni. Rasa InsyaAllah tak mengecewakan. Saya akan cari cica. Puan Zila tu cari untuk apa Puan? Tak apalah Puan, boleh celup kopi. Rasa andakan meloboh. Yah! Senang tu cikgu. Another bahan. Saya pun malah nak pening-pening. Kita dah biasa guna Cadbury. Kita dah biasa guna ni, guna tu, guna ni. Ini pun you all standby dah nanti. Ini kacang, mipang kacang. Nyaman kuih Tok Menang. Situ banyak biskut di pasar Satok. Menang tak Satok kat Blobo. Dekat Fali Nurada. Aku dah tahu dah Aiman Mall Kota Semarahan. Apa nama sikit-sikit mall dekat Cikgu Hanisah. Lupa tempat kami orang berdating ya. Alright, jika tak ada soalan, makan dengan celup dengan kopi. Ada tak sesiapa ada soalan sebelum kita off? Ini cepat sikit tutup. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, you all boleh kasih love ataupun kasih macam ni. Okay, kita akan to end kita punya live. Terima kasih kepada geng-geng kita. Walaupun saya tak sempat sebut, Puan Cikgu Anissa, Cikgu Dayang Sarimah sudi support saya punya live. Siapa lagi? Salma, Puan Zila, Cikgu Ian, apa lagi? Biar tak tinggal. Rabaya pun tak tinggal. Terima kasih semua. And then insyaAllah, sebenarnya saya nak melapis sebenarnya. Saya ingat tadi nak share cara melapis sekali. Hai Pauline. Nanti esok, kalau you orang ada topik yang you nak share, saya ada posting nanti lepas email. Nak tukar topik pun boleh lah sebelum saya publish topik yang esok. Kalau tak ada, saya akan publishkan topik yang bersesuaian lah. Okay, sampai itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat petang.